Okey. Hari ini kita akan masuk subtopik yang baru, masih dalam bab 9 iaitu bumi. Okey, tetapi dalam subtopik bumi. Okey, untuk kita tahu berapa sebenarnya usia bumi kita ni. Okey, kita bumi kita ni sebenarnya terlampau lama dah. Okey, jom kita kenali. Okey, usia bumi ni dianggarkan sebagai 4.5 bilion tahun daripada meteorit yang diperolehi. Okey, bumi telah melalui pelbagai peringkat masa, terlampau banyak dapat masa yang dilalui, yang mana bila dia melalui pelbagai peringkat masa ni yang menyebabkan ataupun mengubah dan mencorak bentuk muka bumi dan kehidupan dia ni. Okay. Ahli geologi menetapkan tempoh masa yang panjang itu sebagai era. Okey, dan setiap era pula dibahagikan kepada beberapa tempoh masa. Jom kita tengok apa era ni. Okey. Kamu tengok dalam gambar rajah ni. Okey, gambar rajah ni kamu tengok ada gajah. Okey, ada pelbagai jenis, ada dinosaur apa semua. Okey, dia bermula daripada tempoh masa kita ni dia bermula daripada era Paleozoik. Okey, selepas era Paleozoik ni adalah Mesozoik. Okey, selepas Mesozoik ni adalah Cenozoik, iaitu zaman kita sekarang ni. Okey. Paleozoik ni, okey, sekejap ya. Okey, Paleozoik, Mesozoik ini adalah era. Okey, dalam setiap era ni ada tempoh masa dia. Okey, ingat dia bermula daripada sini, lepas tu Mesozoik, lepas tu Cenozoik. Okey, kita tengok apa tempoh masa yang ada dalam setiap era. Okey. Setiap era, kalau dalam Paleozoik kita tengok apa era yang ada dalam Paleozoik adalah Cambria. Okey, selepas Cambria adalah Ordovisi. Lepas Ordovisi adalah Silur. Lepas tu adalah Devon. Lepas tu adalah Karbon. Dan last sekali tempoh masa dalam era Paleozoik adalah Perm. Okey. Tengok dia berpusing macam ni. Selepas berlalu zaman ini, zaman Perm ni akan bermula era Mesozoik. Okey. Apa tempoh masa yang ada dalam Mesozoik adalah Trias. Okey. Selepas tu ada Jura. Ni zaman dinosaur. Ni lah. Kamu ada tahu kan dinosaur, pernah dengar pasal apa ni, mitos pasal dinosaur. Inilah zaman dinosaur wujud, zaman Jurassic. Okey. Okey, lepas zaman Jurassic ni adalah zaman Kapur. Okey. So itu adalah tempoh masa dalam Mesozoik. Okey. Selepas berlalu zaman Mesozoik ni, zaman dinosaur apa semua ni, makanya muncullah zaman kita sekarang, iaitu Cenozoik. Apa tempoh masa yang ada dalam Cenozoik adalah Tertiary dengan Quaternary. Okey, itu adalah zaman kita. Maksudnya cikgu nak simpulkan kat sini adalah cikgu nak bagi kamu faham lebih jelas. Sebenarnya bumi kita ni terlampau lama dah. Okey, dia bermula daripada ini, daripada era Paleozoik. Okey, daripada apa nama binatang ni, dia bermula sini. Dia lalu sini. Lepas tu akan lalu era Mesozoik. Sampailah kita sekarang ni dalam era Cenozoik. So inilah setakat ni adalah zaman kita ni. Okey, zaman era kita ni kita panggil era zaman kita yang ada gajah, ada badak sumbu, ada ikan apa semua. Itu adalah zaman Cenozoik. Okey, kamu tengok
dalam setiap zaman ni lain dia punya kehidupan yang ada. Kehidupan yang kamu boleh tengok depan mata kamu. Kalau dinosaur ni kamu tak boleh tengok lah kan, sebab dia zaman-zaman dulu, era zaman dulu. Tapi kalau badak sumbu apa semua tu kamu boleh tengok sekarang, pada zaman kita sekarang. Okay. Seterusnya, itu adalah era dan tempoh masa. Jom kita kenali dulu lagi apa yang dimasukkan dengan fosil. Fosil merupakan bahan bumi, bahan bumi yang terbenam dan tertimbus seperti tumbuhan, haiwan dan serangga untuk jangka masa yang sangat lama. Contoh kat tepi-tepi ni kan, kamu tengok sini ada bangkai apa ni, haiwan. Ni pun bangkai haiwan. Ini adalah bahan tumbuhan, haiwan dan serangga yang pada zaman-zaman dulu-dulu, bila dia mati dia akan terbenam dan tertimbus dalam tanah kan, betul tak? Bila dia tertimbus dalam tanah dalam jangka yang masa yang sangat lama, itu kita panggil sebagai fosil. Fosil. Seterusnya kita tengok pelbagai organisma yang wujud di bumi dari masa 5,000 juta tahun yang dulu. Dia kita tengok daripada ni, asal usul bumi. Lepas tu ada bakteria, protozoa, rumput umur, dinosaur. Ni zaman Jurassic tadi, Jura. Sampailah ada tumbuhan berbunga dan manusia. Dari zaman dulu inilah kehidupan dia. Kita tengok apa kepentingan fosil. Kepentingan fosil ni, kan fosil ni adalah benda yang terlampau lama. Rekod fosil memberikan maklumat tentang cara spesies haiwan dan tumbuhan di bumi berubah merentas berbilion tahun. Dan rekod fosil juga memberikan maklumat tentang spesies yang telah hilang dari bumi. Maksudnya kat sini, cikgu bagi contoh senanglah, dinosaur. Kenapa orang sekarang ni dia boleh tahu dulu-dulu wujud dinosaur? Kerana terdapat penemuan bahawasanya ada rangka dinosaur yang pernah dijumpai. Dari situ diorang membuat kajian. Diorang dapatkan kajian berapa dah usia fosil tu. Bila diorang dapat berapa usia fosil tu, makanya diorang akan tahu rupa-rupanya bumi ni dah ada selama tu dah. Macam tu. So itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih.